Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk tajuk yang kedua dalam bab 3 iaitu kepentingan gizi seimbang. Okey, apa itu gizi seimbang? Kita masuk kepada maksud dia iaitu pemakanan yang mengandungi semua jenis kelas makanan ini yang diperlukan oleh tubuh dalam kuantiti yang betul. Kuantiti yang betul ditunjukkan dalam piramid makanan. Piramid makanan ini menunjukkan panduan pengambilan makanan mengikut gizi seimbang. Okey, kita boleh tengok di bahagian bawah nasi, mi, roti, biji-bijiran 4 hingga 8 sajian sehari. Di aras 2, kategori untuk buah-buahan dan sayur-sayuran 3 hingga 2 sajian sehari. Aras 3, produk tenusu dan juga protein, bahagian protein, ikan, ayam, daging dan kekacang mengikut setengah hingga 2 sajian ataupun 1 hingga 3 sajian untuk produk tenusu. Dan aras 4 adalah aras lemak yang perlu dimakan dengan sedikit. Namun begitu, okey, apa yang berlaku di negara Malaysia ialah graf kematian mengikut penyakit mengikut dekad menunjukkan bahawa kebanyakan rakyat Malaysia meninggal dunia disebabkan penyakit strok dan juga kencing manis. Okey, oleh kerana itu, pada tahun 2020, okey, Kementerian Kesihatan Malaysia dalam bahagian pemakanan telah menambah baik graf piramid makanan. Saranan air kosong adalah sebanyak 6 hingga 8 gelas sehari dan perubahan piramid makanan berlaku di aras 1 dan aras 2 di mana aras 2 iaitu karbohidrat diletakkan pada aras yang nombor 2 kerana hendak mengurangkan pengambilan karbohidrat yang berlebihan. Sebab kita tahu bila karbohidrat berlebihan, dia akan menyebabkan kencing manis. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan diletakkan pada aras 1 supaya pengambilan sebanyak 3 hingga 4 sajian sehari. Okey, kementerian juga menyediakan ni apa? Pinggan sihat Malaysia iaitu suku-suku separuh. Suku-suku separuh bermaksud 1/4 suku nasi, suku protein dan separuh buah-buahan. Ini digalakkan oleh Kementerian Kesihatan untuk menambah baik cara pemakanan rakyat Malaysia. Faktor-faktor yang mempengaruhi keperluan kalori dalam pemakanan bergantung kepada faktor umur, faktor pekerjaan individu tersebut, jantina, iklim, keadaan kesihatan dan juga saiz badan. Okey, untuk saiz badan, di mana orang yang bersaiz lebih besar perlu makan lebih banyak berbanding orang bersaiz kecil kerana keperluan tenaganya yang lebih tinggi. Namun begitu, orang yang lebih besar ini perlulah makan lebih kepada pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Faktor umur, kanak-kanak dan remaja memerlukan karbohidrat yang lebih untuk menghasilkan tenaga berbanding orang yang telah berusia. Pekerjaan,
Orang yang selalu melakukan kerja berat seperti buruh perlu lebih mengambil banyak tenaga berbanding orang yang bekerja di pejabat. Faktor iklim pula, orang yang tinggal di iklim sejuk perlu makan dalam kuantiti yang lebih banyak untuk mendapatkan tenaga kerana mereka sering kehilangan haba ke persekitaran. Keadaan kesihatan, orang yang sakit memerlukan lebih banyak tenaga untuk sembuh. Maka orang sakit lebih banyak memerlukan makanan yang berkhasiat. Jantina pula, orang lelaki lebih kuat dan lebih bertenaga kerana mereka melakukan kerja yang lebih berat. Maka orang lelaki memerlukan kuantiti makanan yang lebih banyak berbanding perempuan. Okey, nilai kalori makanan dapat dikira melalui label yang ada dalam pembungkus makanan. Apa tu nilai kalori makanan? Adalah jumlah tenaga yang dibebaskan apabila 1 gram makanan dibakar dengan lengkap di dalam badan. Nilai tenaga untuk pembakaran makanan kita kira dalam unit kalori ataupun joule. Okey, 1 unit kalori bersamaan dengan 4.2 joule. Okey. Karbohidrat, untuk 1 gram karbohidrat, dia punya nilai tenaga adalah 17 kilojoule bersamaan 4 kalori per gram. Begitu juga dengan lemak, protein. Okey, apabila kita mendapat konsep kalori ini, kita boleh mengira anggaran nilai kalori yang terdapat dalam pemakanan. Okey. Contoh yang diberi ialah, bermaksud kalaulah kamu makan makanan ini hari ini, pada waktu tengah hari ini, makan nasi ayam, kek coklat, buah temikai dengan jus oren. Okey. Makan nasi ayam sebanyak 1 pinggan. Nilai kalori untuk 1 pinggan adalah 400 gram. So, dikira sebagai 400. Kek coklat sepotong sebanyak 20 gram. Nilai kalorinya adalah 100. Buah tembikai kamu makan 4 potong. Yang mana sebanyak 520 gram. Maka nilai kalori yang 40 itu kamu darab dengan 4 sebab kita makan 4 potong. Jus oren kita minum 1 gelas sebanyak 250 ml. So nilai kalorinya 120 ml. Ini adalah nilai kalori yang ada dalam kuantiti ini. So, berapakah nilai kalori yang kamu makan pada tengah hari ini? Kita boleh tambah kesemuanya. Dapat berapa? Sebanyak 490 kilokalori ataupun 3,318 kilojoule.